Tan Sri terlibat sebagai pendaftar, lepas itu pengurusi majlis, lepas itu sebagai Pro-Chancellor UKM. Bagaimanakah Tan Sri terlibat dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia? Saya memang dari dulu-dulu lagi mulai minat dengan kemajuan anak-anak Melayu dalam pelajaran. Kalau kita masih ingat, masa pemerintah British dulu, seseorang anak Melayu itu kalau nak mendapat pelajaran sekolah menengah, dia terpaksa masuk ke sekolah Inggeris. Kebanyakan daripada sekolah-sekolah menengah ini duduknya di bandar-bandar. Saya, macam saya di saya sendiri, saya belajar di sekolah rendah, kampung, di Pak Abbas, sampai sekolah darjah 4. Kalau sekiranya saya meneruskan pelajaran saya ke di sekolah rendah, pada masa itu hanya boleh meningkat kepada darjah 6. Dan mungkin kalau terus ke situ, selebih-lebihnya saya boleh menjawat jawatan seorang guru ataupun menjadi polis. Banyak orang Melaka menjadi polis di Singapura, di Melaka, sesaudara saya banyak. Tapi saya bernasib baik kerana ayah saya mengambil minat dalam pelajaran kerana ianya adalah seorang guru dan ia telah cuba masukkan saya dalam sekolah Inggeris. Dan bagi saya dapat melanjutkan pelajaran saya ke sekolah menengah hinggalah ke universiti akhirnya. Tapi kebanyakan pada anak Melayu hanya setakat darjah 6. Tapi apabila kita merdeka, Tun Razak sebagai Menteri Pelajaran ketika itu telah mengeluarkan laporan Tun Razak yang mula-mula sekali mendaulatkan bahasa kebangsaan. Dan bahasa kebangsaan sekolah-sekolah yang mengajar bahasa kebangsaan hingga sekolah menengah telah mula dibuka. Jadi itu kalau tak salah saya di tahun 60, 58, 60 telah mula kita mengadakan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai subkandar. Tetapi sistem universiti begitu juga. Sistem universiti pada masa itu hanya kita ada sebuah saja universiti, iaitu Universiti Melaya yang baru saja ditubuhkan dalam tahun 58-59 salah saya di Kuala Lumpur. Dan bahasa pengantarnya bahasa Inggeris. Anak-anak kita yang dapat pelajaran di sekolah kebangsaan yang dalam perantaraan bahasa Melayu, selepas mendapat sijil pelajaran atau sijil tinggi pelajaran, selepas itu mana dia nak pergi? Jadi anak-anak ini masa itu ada Universiti Melaya, terpaksa masuk Universiti Melaya melalui bahasa mula-mula perantaraan bahasa Inggeris, persediaan bahasa Inggeris, dan setelah itu mengikuti kursus-kursus dalam bahasa Inggeris. Dan oleh sebab anak-anak kita ini dari kecil yang dalam mengikuti perantaraan bahasa Melayu ini, buat masuk sekolah universiti dan mengikut pula kursus-kursus dalam bahasa Inggeris, sudah tentunya banyak yang gagal. Kita telah mencari tempat di Indonesia yang memberi mata pelajaran dalam bahasa Indonesia, iaitu sama dengan bahasa Melayu. Tapi keadaan memang tidak begitu memuaskan dari segi orang Melayu khasnya. Dan dari sejak itulah tekanan untuk menubuhkan sebuah universiti kebangsaan telah mula berlaku. Tahun 1967, Akta Bahasa Kebangsaan pun telah diluluskan oleh Parlimen. Dan Allahyarham Tun Said Nasir yang
mengambil peranan utama dalam hal ini. Nah, ia masa itu adalah Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kita telah mengadakan satu kongres di mana mereka yang cintakan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan yang telah berkumpul, dan dalam kongres itu telah mengambil keputusan supaya kerajaan mendesak kerajaan untuk menubuhkan sebuah universiti yang menggunakan bahasa kebangsaan. Dan dalam kongres itu telah ditubuhkan satu jawatan kuasa penaja, penaja. Dan jawatan kuasa ini telah pula mendirikan buah-buah jawatan sekecil. Dan saya adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa kecil berkenaan dengan pentadbiran sistem dan struktur universiti yang dipengurusikan oleh Allahyarham Profesor Engku Omar. Dan jawatan kuasa penaja ini telah pun menyediakan laporannya dalam tahun 69 salah saya. Pada masa itu, masa laporan ini telah disediakan dan dikemukakan kepada kerajaan. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa pada masa itu juga kekacauan berlaku di negara kita. Mei 13, kita tidak dapat lupakan. Saya juga kehilangan kerabat karib saya, iaitu Profesor Engku Omar yang jadi pengurusi jawatan kuasa kecil kenaan dengan struktur pentadbiran dan sebagainya. Dan masa itu Tun Razak menjadi Ketua Mageran, di mana kerajaan telah diperintah oleh Mageran. Dan secara prinsipnya Tun Razak telah bersetuju untuk tubuhkan Universiti Kebangsaan yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jadi pada kali ini Tun dah minta saya untuk menjadi pendaftar Universiti Kebangsaan. So, without hesitation, saya kata, Tun, saya akan terima mintaan Tun ni. I'll accept the challenge. So Tun kata, yes, very good, very good. Actually, itulah saya pun dah tulis surat kepada Tan Sri Tengku Muhammad for your release. Jadi bermakna Tun telah already made up his mind nak minta saya menjadi pendaftar universiti. Dia kata, now, you pergi sana, you do what you think is best. This university mesti ditubuhkan, mesti mula bergerak pada tahun 70. Saya kira tu bulan 9, salahnya 8 ke 9. Sekarang itu ada 7 bulan aja, 8 bulan. Dalam hati saya, macam mana nak buat ni? Time is so short. Saya kata, Tun, I do my best. So that's where we ended. Lepas itu, saya fikir-fikir, lepas itu saya pendaftar. Sebuah universiti ini mesti mahukan satu orang ketua lah, iaitu Vice Chancellor. Saya dah kehilangan kawan saya, Profesor Engku Omar. Jadi siapa lagi yang saya ingat boleh menjadi pemegang teraju? Saya teringat Dr. Rashdan. Jadi saya bisik-bisik kepada Dr. Rashdan, kata okeylah. Dan saya pun bisik kepada Tun Razak. Tun Razak setuju. Jadi pada masa itu saya fikir-fikir apa yang patut kita tubuhkan, apa patut yang kita buat
sebuah untuk menubuhkan sebuah universiti. Apakah masalahnya yang kita akan hadapi dan bagaimana kita perlu menyelesaikannya. Saya fikir sebuah universiti memerlukan tenaga pengajar. Sebuah universiti mahukan bangunan. Sebuah universiti memerlukan perpustakaan. Sebuah universiti memerlukan pentadbiran yang bagus. Dan sebuah universiti perlukan perancangan yang teratur dari segi akademiknya. Ya, ini 5 perkara yang saya ambil tahu. Dan oleh sebab universiti ini perlu ditubuhkan dalam bulan Mei tahun 70. Dan saya anggap satu masalah yang habis besar sekali pada masa itu ialah tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang boleh menyampaikan kuliah dalam bahasa Melayu. Pada masa itu, bilangan orang-orang Melayu dan bukan Melayu yang boleh memberi kuliah dalam bahasa Melayu boleh dibilang dengan jari. Kebanyakan dari orang Melayu yang berkhidmat dengan Universiti Melaya. Jadi, apa kita patut buat? Saya telah bincang dengan Menteri Pelajaran. Masa itu Datuk Rahman, sekarang ni Tun Rahman. Jadi kita pergi ke Indonesia untuk mendapatkan tenaga pengajar di Indonesia. Jadi satu rombongan yang diketuai oleh Tun Rahman telah pergi ke Indonesia untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai di Indonesia, Menteri Pendidikan Indonesia, menyampaikan hasrat kita untuk dapat bantuan dari Indonesia dari segi tenaga pengajar yang boleh mengajar bahasa Melayu dalam universiti kebangsaan. Sementara di sini di Kuala Lumpur, saya terpaksa mencari satu bangunan di mana kita dapat tempatkan universiti kebangsaan ini buat sementara. Saya fikir sebuah universiti yang baru perlukan perkhidmatan perpustakaan di mana kita patut. Saya pergi round dekat Universiti Kebangsaan Universiti Melaya tu. Saya tengok lembah pantai ada maktab perguruan Language Institute. Saya pergi masuk dan dia masuk dalam tu. Saya tengok inilah tempat barangkali untuk sementara. Kerana kalau kita adakan universiti di sini, kita buat sementara sebelum kita adakan perpustakaan kita sendiri, budak-budak kita boleh menggunakan perpustakaan Universiti Melaya. Jadi saya berjumpa kementerian. Dia kata, okay, you can have maktab perguruan. Masa itu senang tau. Apa minta aja boleh dapat. Because semangat masa itu kuat. Kokoba. Jadi dari perspektif Islam, ada kita college Islam ada bangunan. Itu tak ada masalah. Dia ada 2 bangunan, Kolej Islam dan Maktab Perguruan. Yang kedua ni bangunan ni perlu diubah suai. Kerana bangunan-bangunan ini bukan untuk sebuah universiti. Saya pergi PWD, saya kata buat ini pindah-pindahan. PWD pula hantarkan seorang arkitek khas untuk membuat pembuahsuaian di perspektif Islam dan di Maktab Perguruan. Saya kata kita ada 5-6 bulan aja ni. Setiap-tiap kita mesti buat apa nama makmal, sign ada ni. Makmal di praktik Islam adakan makmal. Jadi kerjasama yang kuatlah daripada semua pihak. Jadi semuanya dapat disiapkan sebelum 18 bulan Mei. Itu dari tempat universiti buat sementara. Jadi kita yang perlu lagi, kita perlu adakan jawatan kuasa akademik. Akademik sangat penting. Siapa nak jadi jawatan kuasa akademik ni? Jadi masa itu adalah orang yang very enthusiastic dalam penubuhan universiti kebangsaan. Profesor Ghazali, Profesor Zainal,
Najib, Jalil Hassan. Jadi tubuhkan mereka itu sebagai jawatan kuasa akademik. Mereka merancang kursus dan sebagainya. Jadi saya pula dari segi pentadbiran, saya as an administrator, saya kata kalau tak ada pentadbiran yang licin, yang efisien, satu pertubuhan tidak boleh berjalan dengan baik. Jadi pentadbiran keuangan cukup penting. Jadi selepas itu saya katakan Universiti Kebangsaan ini untuk masa depan perancangan tenaga pengajar. Di Perancis perancangan tenaga pengajar, saya kata sekarang ini tak banyak orang, pada masa itulah tak banyak orang nak pergi belajar. I introduce a scheme latihan tenaga pengajar. Dia yang mula-mula sekali. Tujuan saya itulah macam mana nak menarik mereka yang ada kelulusan baik, honors degree, pergi ke luar negeri untuk mengambil masters atau PhD. Dan saya telah menjalankan ini latihan tenaga pengajar, skim latihan tenaga pengajar ni. Dan masa itu saya bila mengambil orang untuk berlatih ni tak macam sekarang ni kita interview, kita advertise dan sebagainya. Saya cari. Saya cari dia orang tu. Pergi di Simalaya, saya tanya, you punya graduate daripada tahun-tahun sekian, tengok list graduate di mana dia. Jadi ambil telefon, hey, saya ni ada skim baru tau, Universiti Kebangsaan, latihan tenaga pengajar. You can do masters, even if you are good, you can go to PhD. Ya boy, you nak masuk? That's the way. Selepas kita dah tubuhkan universiti, buat sementara, dah ada ni, jadi paksa juga kita tambah bangunan. Kita dah buat satu bangunan pentadbiran, kita adakan satu bangunan perpustakaan di bangunan maktab perguruan. Kerana perpustakaan yang ada, yang kita ada masa itu kecil sangat, kita buat satu bangunan perpustakaan khas. Kerana saya kata budak-budak mesti belajar dalam perpustakaan ni dengan selesa, ada hawa dingin dan sebagainya selesa. Kita adakan satu bangunan perpustakaan. Di Kolej Islam, kita tubuhkan makmal. Kerana makmal yang ada itu cukup untuk tahun 1. Tahun 2, sepasnya tak ada. So kita buat makmal, bangunan kayu. Sampai sekarang ni ada lagi bangunan kayu di makmal tu. Itu pembangunan selepas itu. Dan kita terpaksa pula fikirkan kampus tetap. Ya. Jadi saya berpendapat Universiti Kebangsaan mestilah berada di Kuala Lumpur. Oleh beberapa sebab. Yang pertamanya, Universiti Kebangsaan sebagai universiti yang ulung di negara, sungguh pun Universiti Melaya lebih tua, tapi yang ulung, yang patut dipertingkatkan, dia mesti di dalam capital city atau berhampiran dengan capital city. Yang keduanya, Universiti Kebangsaan untuk beberapa waktu perlukan bantuan daripada para akademik yang ada di universiti ataupun di institut penyelidikan yang banyak di keliling Kuala Lumpur. Dan yang ketiga, Universiti Kebangsaan ni kita adakan, nak perlukan ada kemudian fakulti-fakulti yang lain, fakulti perubatan misalnya, kita ada kemudahan-kemudahan yang ada di Kuala Lumpur. Jadi pada masa itu saya pergi keliling Kuala Lumpur, pergi land office dan sebagainya. Saya dapati satu tanah di Gombak, lebih kurang 1000 ekar tak salah. Jadi tanah tu kampung Pusu. Gombak ni semua Malay reservation. Tanah tu ngikut land office, kata ini bukan Malay reservation. Kata, oh that's very good, tanah tu flat. Saya pergi satu pagi tu, saya pergi round tengok, wah ini cukup bagus.
Sampai approach kementerian, dia bersetuju, kata gazetkan tanah ni untuk universiti. Jadi dah masuk ke gazet for acquisition, untuk diambil balik. Tapi malangnya ini budak-budak student-student ni buat kacau. Tiap-tiap penggal sebelum nak exam aja ada saja demonstration. Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan join. Itu dekat roundabout tu, itu tempat dia punya center of operation. Jadi masa itu kita nak pilih tempat tu mesti dah setuju, tapi bila kabinet kata ini Universiti Kebangsaan, bila tengok Tan Sri Ghazali berapa kali pergi kat situ tu. Ghazali Syafi'i nak cuba mengeraikan budak. Lepas itu di kabinet kabarnya dia kata, oh macam ini is very dangerous, kata. Kalau Universiti Kebangsaan, Universiti Melaya ke rapat ni tak boleh. Universiti Kebangsaan mesti letakkan jauh dari Kuala Lumpur. It should not be in Kuala Lumpur. Jadi so my plan adakan di Gombak tu frustrated lah by this. Tuan Fazal panggil, lah, kau cari tempat mana-mana kah? But not in Kuala Lumpur. Jadi saya kata kat dia, nantilah tuan. Kau dah buat Kuala Lumpur baru dia dah. Baiklah tuan, nanti saya tengok. So saya pergi ke Kuala Lumpur baru. Saya tukar helikopter round Kuala Lumpur baru atas. Saya tengok tempat tu mana nak letak. Kau kalau buat macam ni, bukit, gunung, macam-macam. Dia punya gradient tu kadang-kadang 1:1 pun ada. So, saya sebagai geographer, saya ambil 1-inch scale map. Kalau kubu, saya buat cross section. Dari berapa tempat cross section. Saya buatkan cross section, saya pergi jumpa Tun. This is the type of topography, Tun. You ask me to set up the university. You tengok. Macam ini, bukit-bukit. It's not possible. University must have at least 500 to 600 or even 1,000 acres flat land, reasonably flat land. Kita nak adakan playing field, kita nak adakan berbagai. Kalau ini kita pergi ke KKB, it's going to be very costly, kata. So, saya pergi ke Kajang. Jumpa D.O. Kajang. D.O. Kajang mula-mula tunjukkan saya ke satu tempat di Semenyih. Atas Semenyih sana. Kampung Pasir, Kampung Lalang, Sungai Lalang apa nama dia. Tempat tu barangkali daripada Semenyih 10-12 batu ke 15 batu ke Semenyih. Bawa jalan sana. Saya tengok keliling. Itu lambutan, betul. Saya kata Raja nama D.O. tu. Engkau ni nak suruh aku buat universiti apa? Universiti untuk siapa? Kalau universiti untuk orang, orang asli, tak apalah. But this one is universiti kebangsaan, yang bagus sikit. Jadi, pergi kat jabat dia balik. Ada forest reserve lah sini kat Bangi ni. Tapi ni forest reserve has to be excised first. Forest reserve ni bukan kerana ni. Oh, that shouldn't be a problem. Mana dia tempat? So kita pun bawa kereta dia pergi round. Dia bawa saya ke Bangi where the campus is now. Round situ keliling tu sampai keluar tengok. Can do. Balik kata macam mana nak buat ni. I think that is good place. Kata ini must be exercise and must go to EXCO. Tak apa, saya boleh jumpa MB. Saya masa itu Tok Harun lah jadi MB. Saya pergi jumpa Tok Harun. Kata, Tok, ni Universiti Kebangsaan kita ni. Oh, kat mana? Kat Bangi lah. Very nice place. But forest reserve. No problem. Jadi bila saya dapat Tok Harun kata no problem, saya pergi jumpa Tun. Bawa plan, as usual. My approach. Plan, gitu gini, bag. Kata Tun, ini rail ni, railway line tau. Railway belakang, jalan belakang. Saya kata kat Tun, approach from KL, satu hari kita boleh buat railway line, railway tu, daripada Kuala Lumpur sampai ke Bangi station. Belakang tu kan. So, I think kalau student nak pergi kita special line. Pergi ke kata Tun kata, I want to see. So, kita secara rahsia pergi sesulit pergi tengok tu Tun
Oh, good, good. You know, Tuan dah tak banyak cakap lah. Itulah, good, good. I think okay, go ahead. Bang, gitu. Faham? That's how we started our campus in Bangi. Semasa saya masih di universiti dulu, saya fikirkan universiti ini mesti membangunkan fakulti-fakulti di mana kita dapat melatih anak-anak Melayu khasnya dalam bidang-bidang yang sangat diperlukan oleh negara. Yang saya maksud ialah business school. Jadi business school ni dari segi ekonomi mungkin kita dapat melatih, mengasuh anak-anak kita Melayu halnya dalam ilmu bisnes, perniagaan. Dengan maksud itu, saya bila lantik Dr. Halim sebagai Ketua Jabatan Ekonomi. Halim Ismail lah. Halim Ismail, Datuk Halim sekarang ni jadi Bank Islam ya. Tuk Pengarah Bank Islam. General Manager ataupun what it is, Chief Executive Bank Islam. Saya dah sama bincang sama dia. Saya kata, Doktor, our ultimate aim for this economic department ialah School of Business. Kita mesti cuba menubuhkan School of Business pada satu hari ketika bila kita ada kemampuan. Jadi perancangan tenaga pengajar start daripada tahun 70. Jadi daripada 20 tenaga pengajar yang kita ambil hantar mula-mula tu, kalau you tengok selesai 8 ke 10 kan orang ekonomis. Hamzah semua tu ekonomis. Saya cari orang ekonomis, dalam segi ekonomi. Saya kata, Dr. Halim, you rancang you punya structure in such a way that Department Economic boleh dijadikan Faculty of Economic. Bila Faculty of Economic kemudian lagi kita boleh pecahkan Faculty Economic, dan Faculty Economic akan boleh menubuhkan pula, mewujudkan satu business school. That's kita punya planning di Fakulti Ekonomi. Dari segi Fakulti Islam pun kita pilih 6 orang daripada orang yang ada diploma diploma dari College Islam. Kita hantar dia ke luar negeri. Kita ke luar negeri, pergi separuh pergi Mesir, separuh pergi ke Scotland, St. Andrew. Ini the core ni. Mereka all the 6 ultimately kemudian lagi dapat PhD. Itulah saya banggalah. Ini kita punya sumbangan latih tenaga pengajar ni. Sekarang ni jadi menteri. Lagi menteri kabinet sekarang. Itu daripada ini sumbangan yang telah kita beri pada pembangunan negara. Fakulti Sains pun perkembangan begitu juga. Kita mula-mula ada pure Sains. Lepas itu kita adakan Sains, bukan Sains Sains hayat, Sains gunaan, pure and applied Sains. Jadi kita ada Sains gunaan ni. Dengan Sains gunaan ni kita dapatkan sebagai nucleus for our Faculty of Engineering, macam electronics, macam teknologi, food technology. That is actually kita punya permulaan for Faculty of Engineering. Satu lagi fakulti undang-undang. Ini pun kita telah lama kita merancangkan untuk mengadakan fakulti undang-undang ni. Apabila Universiti Islam Antarabangsa ditubuhkan, dia top satu dari fakulti yang ditubuhkan di fakulti undang-undang. Jadi apa yang kita rancang dulu, masa itu Tan Sri Profesor Ahmad, kita punya Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas, mereka adalah dalam jawatan kuasa untuk menubuhkan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan. Tapi UIA telah menubuhkan dulu.
Tapi kita tidak putus asa. Sekarang ni alhamdulillah fakulti undang-undang sebagaimana kita rancangkan dulu telah dapat ditubuhkan. Tadi saya sebut berkenaan dengan pemilihan kampus dan penubuhan satu jawatan kuasa pembangunan yang diketuai oleh Tan Sri Syed Nasir Arwah. Sekarang ni dah diberi Tun Syed Nasir. Dia dah pengurusi jawatan kuasa. Saya apabila saya tinggalkan universiti, Tun kata, "Dolah, you continue to be a member of the Jawatan Kuasa Pembangunan." Saya pun bersama Tun Syed Nasir, kita merancang bagaimana caranya untuk membangunkan universiti di tempat baru Bangi tadi. Kita adakan jawatan kuasa besar menganui kerajaan Selangor juga. Jadi bagi kita menubuhkan membangunkan di universiti. Tapi kerajaan Selangor melalui PKNS dia akan mengadakan satu pekan baru, bandar baru Bangi. Jadi kita kata we will plan and build our campus. Jadi PKNS pula minta menubuhkan satu bandar baru Bangi supaya kedua-dua akan dapat kembang dengan sama. Kita mula-mula cara perancangan. Kita lantik satu konsultan untuk memberi kita cara-cara menehatkan cara-cara nak merancang bangunan situ. Jadi kita mengambil keputusan bahawa konsep yang kita ikuti, kita ambil dalam pembangunan itu ialah kita pilih satu tempat yang rendah kerana di kawasan Bangi itu pun, kampus Bangi itu, tanahnya pun tinggi ada bukit bukau juga. Tapi kita pilih satu kawasan di antara dua bukit yang kita fikir cukup untuk menampung berbagai bangunan fakulti di situ. Jadi itu pusat fakultinya. Kita buat konsep satu, bangunan tidak melebihi 4 tingkat supaya the background tu, hutannya background, daripada jauh kita boleh nampak lagi hutan background tu. Ya. Kita punya konsultan tu menunjukkan kita berapa slide efek of bangunan 4 tingkat, efek bangunan 8 tingkat, tengok. Jadi kita tengok efek bangunan 4 tingkat tu cukup bagus. Kalau dia jauh, hutan-hutan belakang tu, the background, hutan tu masih ada. So we adopted that. Bangunan tidak lebih daripada 4 tingkat. Dan background tu hutan masih kelihatan. Yang keduanya, kita adopt the 10-minute concept. Jadi kita letakkan service, ya, student center tengah-tengah, library tengah-tengah, yang ini perlu digunakan oleh tiap-tiap mahasiswa. Jadi ini daripada tempat ini 10-minute concept, dia boleh pergi ke mana-mana fakulti dalam masa 10 minit. Jadi kalau daripada perpustakaan atau daripada student center tu, kalau nak pergi fakulti sekarang ni fakulti sains ujung sana, dalam 10 minit boleh sampai. Ataupun nak pergi pejabat pendaftaran 10 minit boleh sampai. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, kita sebanyak kita menunjukkan unsur-unsur keislaman. Itu pasalah kita masuk Sada University, sebelah kanan ada sebuah masjid. Masuk lagi dekat putaran tu, kekeliling tu tab fakulti Islam dengan unsur-unsur keislamannya. Jadi itu dia punya konsep kita lah. Yang ketiga, kita punya bangunan tu mesti tak boleh dibeza-bezakan. Mesti ada keseragaman. Kita mesti pula adakan tempat riadah, tempat permainan. Ada tempat dulu kawasan lapang, tepi jalan.
kita tengok tempat tu cukup. Kita adakan padang permainan, kita adakan tenis, kita adakan squash. Squash ni tak mahal. Jadi squash ni kita boleh adakan dekat-dekat dengan kampus, dengan tempat kediaman. Yang lain-lain yang masuk sana terpaksa student pergi ke sana lah. Pergi tempat padang permainan tu. Jadilah cara kita punya approach dalam pembinaan. Kita dah tubuhkan fakulti perubatan dan berpusat di General Hospital. Terpaksa juga kita menubuhkan bangunan fakulti perubatan di General Hospital sana. Kita adakan tempat kediaman mahasiswa di hampiran dan fakulti perubatan dan tempat fakulti bangunan fakulti kita pun telah siap di sana dan telah dapat dipakai. Jadi di Sabah tu, masa itu Tun Mustafa menjadi Ketua Menteri. Macam mana Ketua Mustafa ni somehow dia jumpa Tun Razak. Somehow he managed to get Tun Razak to commit lah untuk mengadakan branch di Sabah. Tun Mustafa ni pandai orangnya. Itu macam pasalnya Sabah was the first to get television. Padahal television tu federal matter kan. Dia dapat buat television. Ini universiti ini is a federal matter so education. Tapi dia dapat daripada Tun Razak, commit Tun Razak. Jadi kita dah Tun Razak dah commit tu, kita terpaksalah Ghazali masa itu dia acting BC pergi Sabah pom. You know lah Ghazali dia pun commit. Pasal kita menjalankannya. Jadi saya masa itu tahun 74 saya pergi melawat Timur Tengah dan di situ saya kecil sama-sama lah. So saya bincangkan cara-cara macam mana nak tubuhkan. Saya kata okey. Kata Sabah Foundation kita boleh buat bangunan dekat Patu 13. Apa tempat ni tak tahu. Dah lupa dah. 13 luar bangunan. And I think dari sini kemahuan kerajaan negeri itu memang cukup. Dia bangunkan, siapkan bangunan itu dalam masa 6 bulan. 6 bulan dah siap. Jadi tahun 75 tak salah saya kita boleh start kita punya matrik. Matrik dulu. Di Malimau. Apa? Limawan. Di Limawan, 13 batu daripada Kota Kinabalu. Record time. Kemudiannya kita berpindah kepada Bukit Padang. Kita start mulakan tahun pertama dan di Bukit Padang gunakan bangunan sekolah di sana jadi bahasa kepada universiti. Satu perkara yang saya masih lagi kurang puas hati ialah dari segi pencapaian pelajar-pelajar dalam bahasa Inggeris. Masa kita merancang untuk mendudukkan institusi kebangsaan, memang adalah tujuan kita untuk mengeluarkan mahasiswa dalam dua bahasa, kuat dalam dua bahasa, bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Oleh sebab itulah dari mulanya kita tubuhkan Jabatan Bahasa Inggeris. Akhirnya jabatan ini dijadikan Jabatan Bahasa-Bahasa. Tapi kita mula-mula kita titik beratkan pengajaran bahasa Inggeris. Kita tahu anak-anak Melayu terutama daripada sekolah luar bandar, dia kurang kebolehannya dalam bahasa Inggeris. Kita adakan satu jabatan khas dan membagikan mata pelajaran itu sebagai mata pelajaran yang perlu bagi tiap-tiap pelajar di Universiti Kebangsaan. Tapi respons daripada pelajar-pelajar itu agak sikit mendukacitakan. Tiap-tiap kali saya berucap kepada pelajar-pelajar baru, saya mengatakan pentingnya
seorang pelajar itu menguasai bahasa Inggeris. Kita tidak mendewakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penjajah kita dulu. Tapi kita perlu pragmatik dalam masalah ini. Kita sedar bahasa-bahasa Inggeris adalah bahasa perantaraan internasional, antarabangsa. Dan UKM sudah melalui masa pembangunan awal, dan saya anggap UKM pun telah melalui masa consolidation atau consolidation, ya. Dan di masa-masa depan, I think UKM mungkin tidak banyak berubah, tapi UKM akan patut menitik beratkan dari segi postgraduate, dan sudah mula sekarang ni. Kita mesti berapat dengan kerajaan, institusi-institusi kerajaan. UKM misalnya, kita punya fakulti ekonomi, fakulti of business, mesti merapatkan diri kepada perancangan kerajaan. This is where we can contribute. Kerajaan pun patut menggunakan universiti yang ada sekarang ni sebagai penasihat dari segi pembangunan. Dari segi kita punya engineering should be closed, kerana ada kerajaan dah ada pusat Profesor yang dah pergi Nawawi begitu. These are government punya body. University must work together with all these government institution, supaya kita sekarang ni university should contribute untuk mesti beri sumbangan ke pembangunan negara, bukan saja untuk mengeluarkan mahasiswa, tetapi kita lebih should be active like that, more than that. Saya dulu pernah mensarankan untuk mengadakan badan penyelidikan. Dan sekarang ni kita biro penyelidikan. Sekarang ni biro penyelidikan should be more active in this. Masa saya Petronas, banyak saya gunakan kemudahan-kemudahan penyelidikan daripada universiti. Universiti boleh dapat duit